mati, lalu dia ukir dengan batu, dia ukir dengan kayu, dia letakkan almari, maka dia sembah, dia puja. Inilah manusia yang ada jasa kepada kita. Itu manusia-manusia yang kumpul kepada Allah. Sebab tu setengah-setengah orang kafir juga berhala, buat dewa macam tu macam ni, kerana inilah manusia yang berjasa kepada kita dulu-dulu. Adapun kita jika macam tu, kita tidak dikenal buat macam tu. Kita ada satu orang manusia yang banyak dasar kepada kita. Dialah manusia yang mengeluar kita daripada gelap kepada cerah, yang menyelamat kita daripada neraka membawa ke syurga. Dialah manusia yang mengajak kita mengenal Allah. Dialah mengajak kita beribadat kepada Allah. Kita beribadat kepada Allah, ini jasa Rasulullah. Kita beriman kepada Allah, ini pun jasa Rasulullah. Kita hidup dalam agama, ini jasa Rasulullah. Berkatnya kita hidup, rahmatnya kita hidup, ini jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam ayat lain Allah Ta'ala berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami utus akan dikau ya Rasulullah kecuali memberi rahmat sekalian alam. Manusia mendapat rahmat adanya Rasulullah. Orang mukmin mendapat rahmat, orang kafir mendapat rahmat juga. Binatang mendapat rahmat adanya Rasulullah. Begitu juga jin, begitu juga batu-bata, begitu seluruh alam mendapat rahmat daripada Allah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita berusaha untuk dapat perasaan cinta kita kepada Rasulullah. Kita sudah beriman kepada Rasulullah, kita sudah mengikut syariat Rasulullah, namun cinta kita kepada Rasulullah boleh dikatakan pudar, atau tak ada, atau sikit-sikit adalah. Sebab apa lemah kita beribadat kepada Allah? Sebab apa lemah kita nak ikut perintah Allah? Sebab apa kita lemah nak ikut perintah Rasulullah? Jawabnya kerana cinta kita kepada Rasulullah tidak ada, atau cinta kita kepada Rasulullah sangat kurang. Nak banding dengan sahabat radhiyallahu anhum, semangat beribadat, semangat bertauhid, semangat berjihad. Kerana apa? Kerana dia mengenali Rasulullah dan jatuh hati kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Maka mereka itu semangat berkobar-kobar untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Berpunca daripada tak kenal maka kita tak cinta. Bila kenal maka kita cinta. Bila kenal maka kita berasa malu kepadanya. Sebab apa kita jumpa dengan ustaz kita berasa malu? Itu ustaz saya, itu malunya saya. Sebab kita kenal. Kita pergi shopping, kalau pakaian kita tak senang, kita jumpa Ustaz Sanusi, malu lah, menyorok dan lain-lain. Sebab apa? Sebab malu. Sebab apa malu? Sebab kenal. Kalau ustaz lain juga yang kita tak kenal, kita tak malu pun. Selama roh dah kita jalan, dah ada tu ustaz, tapi dah kita tak kenal, maka tak ada perasaan malu, tak ada perasaan takut apa. Tapi bila kenal, kita malu. Bila kenal, kita takut. Baiklah, bila lah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia berkhutbah di atas mimbar yang baru. Sebelum daripada khutbah atas mimbar yang baru, Nabi kita berkhutbah di atas mimbar batang kamar.
ada mimbar marmer, mana ada mimbar kayu jati. Hanya kayu batang tamar. Bertahun-tahun Nabi kita berkhutbah di atas batang tamar. Satu hari bila buat mimbar yang baru, Nabi kita tinggal mimbar batang tamar, duduk di atas mimbar yang baru. Bahawa Nabi kita duduk atas mimbar yang baru, tiba-tiba terdengar suatu suara yang menjerit-jerit. Bila Nabi kita tengok, kenapa suara yang menjerit tadilah suara mimbar batang tamar. Batang tamar tadi menangis umpama anak utaya kecil. Menangis-nangis, mengisak-isak. Disaksi dan didengar oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Nabi turun daripada mimbar baru, di dekat mimbar batang tamar hak lama, Nabi pegang batang tamar, Nabi peluk batang tamar, Nabi pujuk batang tamar. Maka senyap batang tamar daripada menangis-nangis. Maka Nabi kata, wahai batang tamar, kenapa kamu menangis? Batang tamar menjawab, Masya Allah, batang tamar boleh bercakap. Tidak ada mulut, tidak ada akal boleh bercakap. Maka tidak mustahil kita di akhirat tangan kita boleh bercakap dengan Allah di atas apa yang kita buat. Kaki kita bercakap di hadapan Allah di atas kemana kita pergi. Begitu juga kulit-kulit di tubuh kita akan bercakap di hadapan Allah di atas apa yang kita buat. Setelah batang tamar Allah kuasa bercakap, maka kita lagi boleh bercakap di akhirat. Lalu itulah nama kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sangat cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku sangat rindu kepadamu ya Rasulullah. Aku tak sanggup berpisah denganmu ya Rasulullah. Dan itu Nabi kata, wahai batang tamar, kalau begitulah kehendakmu, aku beri dua pilihan. Sama ada nak jadi teman aku dari syurga, atau kamu kembali tempat asal kamu. Kalau kamu nak pergi tempat asal, aku pergi letak dalam kubur hama. Kalau kamu nak bersama aku dari syurga, maka aku tanam kamu di sini dalam Masjid Nabawi. Maka batang tamar menjawab, aku memilih bersamamu ya Rasulullah di dalam syurga. Dan itu Nabi ambil batang tamar tersebut, Nabi kuburi ke batang tamar seperti kuburi ke sahabat, seperti Nabi kuburi manusia. Masya Allah. Begitu juga dengan batu-batu yang ada di tanah Mekah, batu-batu yang ada di tanah Madinah. Bila bertemu dengan Rasulullah, dia beri salam. Bila bertemu dengan Rasulullah, dia bertasbih kepada Allah. Sebab itu Nabi kata, aku kenal mana batu yang bertasbih kepada Allah, mana batu yang mengucap salam kepada aku. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, setara batang tamar yang tak berakal, tak berhati, cinta dan rindu kepada Rasulullah, setara batu cinta kepada Rasulullah, setara bukit cinta kepada Rasulullah. Ada bukit yang masuk syurga, ada pohon kayu yang masuk syurga, ada batu yang masuk syurga, ada binatang yang masuk syurga. Kenapa mereka ini masuk syurga? Jawabnya ialah kerana cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setara benda-benda begini, cinta dan rindu kepada Rasulullah hingga masuk syurga di akhirat, maka kita lagi berhak, kita lagi patut utama menyingkai Rasulullah, merindui Rasulullah dalam kehidupan kita hari-harian. Namun kita lupa kepada Allah, kita lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di syurga kerana Rasulullah kita lah, ada di neraka kerana Rasulullah kita lah, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada segala-galanya nikmat ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai Rasulullah tidak ada, maka Allah tidak akan jadi syurga dan neraka. Hari ini kita alpa, kita lupa, sedangkan dia banyak jasa kepada kita. Berimannya kita kepada Allah